Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk kita dapat sama-sama mempelajari dan juga mendengarkan sebahagian daripada ilmu-ilmu Allah, sebahagian daripada pesanan-pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita semua pimpinannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kesihatan, yang di mana dengan kesihatan itu kita dapat sama-sama menimba ilmu, yang di mana dengan kesihatan itu kita dapat sama-sama mempertingkatkan ketakwaan kita, mempertingkatkan amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita dan mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung dalam pembacaan kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di mana kalau kita masih ingat lagi pada 2 minggu yang lalu, kita sedang membahaskan tentang perkara-perkara yang bersangkutan dengan azan. Di mana azan juga merupakan salah satu daripada bab zikir. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam membicarakan bab azan, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyertakan dalam bab ini perkara-perkara yang berkaitan dengan bab azan. Dari hukum hakamnya, daripada perkara-perkara sunatnya, daripada perkara-perkara makruhnya dan sebagainya. Jadi hari ini kita lanjutkan pada pembacaan muka surat 91. Fasal. Tidak sah iqamah melainkan sudah sampai waktunya dan ketika hendak memulakan sembahyang. Jadi sekarang ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membicarakan tentang bab qamat. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Tidaklah sah qamat melainkan sudah sampai waktunya. Bila sampai waktunya? Bila mana kita nak mendirikan solat, dan ketika hendak memulakan sembahyang. Baik. Jadi dia ada dua penerangan dekat sini. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan tidak sah iqamah melainkan sudah sampai waktunya. Tu yang pertama. Dan ketika hendak memulakan solat. Baik. Kalau kita lihat kembali dalam apa yang diterjemahkan kat sini, bila kata tentang sudah sampai waktunya, maknanya sudah masuk waktu. Maknanya sudah masuk waktu. Masuk waktu solat tersebut. Masuk waktu solat tersebut. Jadi kalau kita nak ikut dari segi waktu, bermakna tak sah qamat apabila, kecuali bila dah masuk waktu baru sah qamat. Baik. Dia tak boleh macam kita nak sembahyang zuhur. Contoh zuhur 1.7. Bermakna azan pun kita akan dengar kat radio ke dekat masjid 1.7 juga. Kita siang-siang dah qamat. Pukul 1.6 kita dah qamat. Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah habis qamat je, bang, terus kita sembahyang. Boleh tak? Tak boleh. Bermakna qamat dia tu tak dikira sebagai qamat.
Dia dah mungkin dapat pahala zikir tu saja. Pahala zikir baca Allahu Akbar, pahala zikir baca tasyahud, 2 kalimat syahadat dan sebagainya. Tapi nama nak dapatkan pahala qamat tu itself dia tak dapat. Kerana dia sudah qamat sebelum masuk waktunya. Begitu juga belum masuk waktu tu bila mana? Bila mana si muazzin itu melafazkan qamat sebelum mendapat izin si imam. Kita dalam bab sembahyang berjamaah, hak qamat itu adalah haknya imam. Manakala hak azan itu adalah haknya muazzin, tukang bang, tukang azan. Apa yang saya nak katakan sini adalah, bila masuk waktu, tak ada orang yang boleh menghalang muazzin itu daripada melaungkan azan. Saya contoh sebagai imam, saya tak boleh kata, wahai Pak Bilal, jangan azan dulu, saya nak pergi toilet. Tak boleh. Pasal azan tu hak si Bilal. Hak muazzin untuk melafazkan azan. Tapi bila qamat itu hak saya. Hak saya sebagai imam, maka muazzin sebelum dia nak melafazkan qamat, dia kena tanya saya dulu. Sama ada saya okey tak? Pak Imam, dah boleh qamat? Kalau Pak Imam kata nanti dulu, saya ni perut ada memberut, awak tunggu sekejap. Habis ni Pak Imam jemaah tunggu, suruh dia tunggu. Takut nanti Pak Imam ni belum ready lah, tengah pakai kain dah. Tak tahu dah qamat, Pak Imam dengan kain-kain tergolek. Dah satu hal pula. Gara-gara apa? Gara-gara si Bilal. Bilal pergi pandai-pandai qamat. Jadi Pak Bilal yang muazzin, orang-orang yang muazzan, yang azan, yang qamat untuk sembahyang berjamaah, dia kena tunggu signalnya imam. Imam kata okey, imam kata alright, imam kata senyum-senyum, imam sengih-sengih, maknanya boleh lah tu. Tapi kalau imam muka masam, imam kata jangan dulu ke, imam tengah memberut ke, imam tengah habiskan wirid tengah baca ke, maka Pak Bilal dia nak kena tunggu. Pak Bilal, muazzin kena tunggu. Kalau dia qamat sah, tapi dia sudah menyalahi adab. Menyalahi adab sembahyang berjamaah. Menyalahi adab sembahyang berjamaah. Baik, itu yang pertama. Imam Nawawi mengatakan tidak sah qamat iqamah, melainkan sudah sampai waktunya dan ketika hendak memulakan sembahyang. Dan ketika hendak memulakan sembahyang. Baik, sebab tu dalam hukum sembahyang berjamaah, antara qamat dengan sembahyang berjamaah, dia tak boleh ada gap yang lama. Sunat dalam sembahyang berjamaah, dia tidak boleh ada gap yang lama antara qamat dengan sembahyang berjamaah. Dia tak boleh dah qamat, muazzin dah qamat, imam tergigih-gigih. Dah qamat ni, imam tergigih-gigih, lagi nak pakai minyak atar lah, siap nak pakai celak pula. Siang-siang tak nak pakai. Kan kena debit baru tahu ni Pak Imam. Siang-siang tak nak pakai. Itu jam juga dah qamat baru nak pakai. Siang-siang tak nak pakai. Itu jam baru nak tukar baju, itu jam baru nak pakai kain. Itu jam nak buang air besar. Semua nak buat bila dah qamat. Ini Pak Imam, last warning. Jangan datang lagi sudah. Foul lah. Jadi, kalau antara qamat dengan sembahyang jamaah, maka syaratnya itu tidak ada gap, tidak ada ruangan yang lama. Berpisah yang lama. Berapa lama tu? Mengikut kadar adat. Mengikut kadar adat. Kalau kadar adat tu, memang kata adat tu lebih kurang kalau 2 minit tu lama, maka lamalah. Mengikut keadaan adat setempat lah. Keadaan adat setempat. Baik. Tapi tidak mengapa jika mana antara qamat dan sembahyang jamaah itu ada ruangan itu kerana si imam hendak menasihatkan, mengingatkan para makmum untuk merapat-rapatkan saf, untuk meluruskan saf, untuk memastikan makmum semua sudah ready. Maka itu tidak mengapa. Maknanya apa? Itu tak kisah. Walaupun dia memakan masa yang lama. Imam nak pastikan semua makmum tu saf lurus. Nak pastikan bahu-membahu antara satu sama lain. Yang lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Pastikan yang kerusi pun sama saf. Kaki kerusi itu di atas line.
Kaki kerusi tu di atas line. Bukan tangan kerusi tu yang kat depan tu. Bukan tu yang atas line. Kaki kerusi tu di atas line. Jadi kalau anda kata tangan kerusi tu, yang dua depan tu kat belakang, yang ada atas line, orang belakang tak boleh sujud. Orang belakang tak boleh sujud. Hukum orang semayang atas kerusi dengan orang yang semayang berdiri berbeza. Jadi kalau kita nampak orang buat macam itu, tegur dengan cara yang baik. Pasal apa? Nanti orang belakang tak dapat sujud. Gara-gara pakcik kat depan yang pakai kerusi. Mohon maaf lah. Baik. Jadi antara qamat dengan semayang jemaah, semayang nak didirikan itu tidak boleh ada gap yang lama. Berapa lama? Mengikut kadar adat. Melainkan ini pun qamat dengan semayang jemaah ni, hukum tak boleh gap lama ni, hukum ni adalah sunat saja. Melainkan sembahyang Jumaat, maka wajib tidak ada gap lama. Tadi tu sunat saja. Sembahyang jemaah okey, sunat. Tapi sembahyang Jumaat mesti tidak boleh ada gap yang lama. Gap yang lama tu berapa lama? Kadar 2 rakaat yang ringan. Letaklah 2 rakaat yang ringan tu 2 minit atau 1 minit. Maka kalau andai kata sembahyang Jumaat itu didirikan selepas 2 minit. Bermakna antara imam habis khutbah dengan imam didirikan sembahyang itu tak boleh ada gap yang lama. Gap yang lama cukuplah sekadar rapat-rapatkan saf, luruskan saf. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, Allahu Akbar saja aku sembahyang Jumaat, imaman kerana Allah Taala, menjadi imam kerana Allah Taala. Baik. Bila kata sembahyang Jumaat, dia wajib tidak ada gap, tidak ada ruangan, tidak ada berpisah. Tidak ada diselangi dengan masa yang kosong, tak boleh. Ni sembahyang Jumaat. Sembahyang jemaah boleh. Tapi makruh lah kalau kita lengah-lengah. Pasal apa? Kalau kita lambat-lambat, bermakna nanti qamat tu punya sunat tu gugur. Bermakna nak kena ulang balik qamat tu. Kalau dia ulang balik qamat tu, kalau dia tak ulang balik, sembahyang sah. Bersalah dengan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat kalau tak ulang balik, kalau sudah ada gap yang lama, bermakna dia whole khutbah dengan sembahyang tak sah. Jadi nak kena buat apa? Start balik. Itu yang masalah pada sembahyang Jumaat. Pada sembahyang Jumaat tu hukum sembahyang dia adalah sembahyang ala wajib. Kenapa boleh dapat dua rakaat? Macam 2 rakaat yang ringan ini diambil mengikut kepada sembahyang jamak takdim. Kita sembahyang jamak takdim, antara kita sembahyang Zuhur dengan Asar pada waktu Zuhur. Pergi KL lah contoh. Kita pergi KL 3 hari. Sampai di KL kita nak buat jamak kasar. Kita bang Zuhur je, kita pun sembahyang Zuhur 2 rakaat, nak sambung dengan Asar 2 rakaat juga. Jadi antara Zuhur dengan Asar tu, dia tidak boleh ada gap 2 rakaat. 2 rakaat yang ringan. Kalau dia ada gap, dia dah sembahyang Zuhur, nak minum kopi lah, nak rokok sikit dulu ke apa, nak bayar niat, nak rokok Malaysia murah ke apa, nak hisap rokok dulu, lepas tu baru nak sembahyang Asar, maka habis, batal. Pasal sudah ada gap yang lama. Jadi sama. 2 rakaat yang ringan. Baik. Jadi terang. Bab qamat ni terang. Kemudian sambung kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Begitu pula azan tidak sah melainkan sesudah masuk waktu sembahyang. Ni pun kita nak kena jaga. Azan tidak sah melainkan sesudah masuk waktunya. Kalau dia nak sembahyang, dia nak azan untuk Zuhur, maka dia kena pastikan waktu Zuhur tu sudah masuk. Dia tak boleh azan Zuhur pukul 12 tengah hari. Itu bukan azan Zuhur namanya. Melainkan kalau dia azan bukan untuk sembahyang. Atau dia nak azan untuk sembahyang qada dia, maka tu dah lain cerita, tu okey. Dia nak azan untuk bayi yang baru dilahirkan, nak azan kerana ada kebakaran, nak azan kerana nak belayar dan sebagainya. Maka itu tak mengapa. Yang dimasukkan sini azan waktu. Dia tak boleh azan untuk Zuhur pukul 12 tengah hari. Mungkin Zuhur okey dah. Dia tak boleh azan maghrib sebelum maghrib. Kacau kalau orang tengah puasa. Alamak, Pak Bilal dah azan, member pun makan. Habis dah azan apa? Pak Bilal ikut radio Batam. Bagus. Pak Bilal hari tu lepas main maghrib, confirm kena debit. Pak Imam pun nak debit Pak Bilal. Pasal Pak Imam buka dulu.
Jadi balik pada tentang ni, kata tidak sah azan, tidak sah melainkan sesudah masuk waktu sembahyang. Kecuali sembahyang subuh, maka boleh azan sebelum masuk waktunya. Kecuali pada azan subuh, kecuali pada waktu subuh, maka boleh azan sebelum masuk waktunya. Bahkan hukumnya adalah sunat. Azan subuh bermakna kalau kita faham daripada ibarat ini, azan subuh itu 2 kali. Sekali sebelum masuk waktu, sekali ketika masuk waktu. Baik, jelas. Hukum azan yang pertama bagi sembahyang subuh, hukumnya adalah sunat. Hadisnya terang, dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim pun ada. Silalah cek. Ustaz, hadis umur berapa? Hadis Bukhari ada dekat 10,000 ada. Carilah. Zaman sekarang, orang tak percaya kalau cakap hadis Bukhari Muslim, tak percaya. Nak cek hadis keberapa yang keberapa. Yang cakap ni ada ni, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Takkan Imam Nawawi nak bedek-bedek ada dalam Bukhari Muslim. Itu yang masalahnya. Dia pergi percaya perasaan sendiri daripada perkataan imam-imam terdahulu. Itu nama tanda tu ada something problem. Something is not right. Kita orang yang mengikuti mazhab, kita mempercayai perkataan ulama dalam mazhab. Kita mengikut perkataan ulama dalam mazhab yang dijadikan sebagai sumber. Kenapa kita tak cakap hadis? Kenapa kita tak cakap Al-Quran terus? Kerana kita tidak ada the right material to extract from hadis dengan Al-Quran. Memang kita nampak Zaid, Nabi dah kata macam gitu, betul. Tapi adakah itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Tak tahu. Yang tahu siapa? Para ulama. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, Imam Syafi'i, Imam Rafi'i, Imam Ghazali. Ini semua ulama-ulama yang terdahulu. Walaupun mereka-mereka ini, yang saya sebut nama-namanya, ini dikelas sebagai yang daripada Imam Ghazali, Imam Nawawi semua digelar sebagai imam mutaakhirin, ulama mutaakhirin. Yang sebelum tu pun namanya salafus salih. Subhanallah. Jadi kita janganlah nak kata kenapa nak kena pegang Imam Syafi'i, kenapa nak kena pegang perkataan Imam Hanbali. Kita kalau rasa diri macam gitu, tahulah diri kita tu ada penyakit. Hati kita tu ada penyakit. Subhanallah. Jadi nak kena ubat. Subhanallah. Baik. Jadi hadis jadi berkenaan dengan azan sebelum subuh, hukumnya itu adalah sunat. Hukumnya itu adalah sunat. Dalam riwayat mengatakan kalau tak salah hadisnya itu sesungguhnya Bilal itu akan azan pada malam hari. Fakulu washrabu, maka makan dan minumlah sehingga kamu mendengar azannya Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum. Siapa ni Ibnu Ummi Maktum? Ini namanya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau ni seorang sahabat yang dilantik oleh Nabi SAW. Biasanya, kebiasaannya beliau ini adalah tukang azannya Nabi SAW pada waktu subuh. Jadi Nabi ada 2. Satu Sayyidina Bilal, satu Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhuma. Biasanya kalau Nabi SAW pergi perang dengan sahabat-sahabat yang lain, maka Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum akan stay kat Madinah. Kenapa tak ikut? Kerana Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum orangnya tidak nampak. Matanya buta. Tak nampak. Jadi kalau pergi perang, kalau kita kata orang buta pergi perang, tu namanya bunuh diri. Dia tak nampak, habis tu nak pergi perang pula. Ni namanya bunuh diri. Jadi Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, bila Nabi SAW berpergian dengan sahabat-sahabat, beliau akan gantikan tempat Nabi di Madinah. Gantikan apa? Kalau ada orang datang nak tanya masalah, ada orang tanya cari jalan penyelesaian, nak masuk Islam dan sebagainya, ada Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Jadi beliau ni ditugaskan untuk azan subuh yang betul-betul masuk waktu subuh. Nabi ada 2 sekarang. Sebenarnya total Nabi ada 4 tukang muazzin. Baik, ada yang ditugaskan di Quba. Ada yang ditugaskan di yang di tempat lain. Tapi yang sekarang nak cakap sini adalah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Baik. Jadi hadisnya hadisnya berbunyi sesungguhnya Bilal akan azan pada malam hari, maka makan dan minumlah sampailah
sampailah kamu mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum, anaknya Ummi Maktum, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Baik. Jadi sekarang ni dah azan subuh special dia boleh azan sebelum masuk waktu. Dan bila dah masuk waktu. Persoalan yang timbul, bila nak start azan sebelum waktu tu? Bila nak azan sebelum waktu tu? Baik. Ini yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ada diperselisihkan oleh ulama. Baik. Ada perbezaan pendapat tentang waktu yang dibolehkan berazan padanya. Dan yang asah, boleh berazan sesudah tengah malam. Baik. Imam Nawawi mengatakan, dekat sini dia ada selisih pendapat ulama. Ada selisih pendapat ulama berkenaan dengan bila boleh azan, yang sebelum masuk waktu subuh. Imam Nawawi mengatakan yang asahnya itu adalah dia azan setelah separuh malam. Dia azan itu setelah separuh malam. Kalau dekat sini dia tulis setelah tengah malam. Separuh malam. Dia tak semesti dia separuh malam tu, kalau kata separuh malam, dia tak semesti pukul 12. Beza. Kalau tengah malam tu, kalau kita panggil dekat pukul tengah malam, maknanya kita selalu fikir pukul 12. Tapi dalam Islam tak. Kalau dia kata separuh malam, bermakna kita kena kira lah. Subuh pukul berapa, maghrib pukul berapa. Separuh dia. Mungkin pukul 11 lebih, mungkin 12 lebih. Dia tak exactly pukul 12. Dan orang-orang Arab pula, kalau zaman dahulu, mereka ini apabila sudah separuh malam, macam mana orang Arab tahu? Itulah mungkin ilmu yang tak ada pada kita. Orang Arab ini apabila mereka sudah separuh malam, mereka akan cakap dengan kawan-kawan mereka, semoga Allah SWT memberikan kenikmatan pada pagi kamu. Semoga Allah SWT memberikan kenikmatan, memberikan keindahan bagi pagi kamu. Jadi ia memberitahu bahawa pada zaman dahulu itu sudah dikira sebagai pagi. Lepas tu ada ulama mengatakan wirid pagi itu sudah boleh dibaca setelah pertengahan malam. Wirid pagi itu sudah boleh baca setelah pertengahan malam. Baik. Jadi Imam Nawawi mengatakan yang pertama tu, pendapat pertama mengatakan yang asar itu dia dah boleh azan sesudah separuh malam. Sesudah separuh malam sudah boleh azan. Kenapa? Kerana dia itu adalah waktu yang paling dekat dengan waktu subuh. Kerana dia adalah waktu yang paling dekat dengan waktu subuh. Bermakna separuh malam tu dah kira dekat lah. Compare tu daripada awal malam dengan separuh malam. Lepas separuh malam tu lebih dekat dengan subuh daripada awal malam. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengatakan, ada pendapat yang mengatakan pada waktu sahur. Ada yang memilih adalah pada waktu sahur. Banyak yang memilih lah. Imam Al-Subki, Imam Azra'i dan berbagai imam mengatakan bahawa yang dibolehkan azan itu adalah pada waktu sahur. Bila kata waktu sahur tu, dia itu lebih kurang pada ketika fajar kazib. Muncul fajar kazib. Dia ada cahaya, tapi dia akan gelap kembali. Kita ingat dia cahaya untuk subuh, tapi tak. Dia lebih kurang 1 jam atau 1 jam setengah sebelum subuh. Normally kita akan nampak. Subhanallah. Baik. Dia mengatakan masuknya waktu itu adalah pada waktu sahur. Kalau kita masih ingat, kalau di Mekah atau di Madinah, dia akan azan tu lebih kurang 1 jam. 1 jam gitu lebih kurang, kalau tak silap saya. Akan azan dahulu sebelum masuknya waktu atau subuh yang betul-betul. Baik. Jadi kalau yang pergi Mekah Madinah, harap perhatikan time dulu. Cek dulu timetable, prayer time kat sana. Cari pukul berapa subuh, tengok. Jangan terus mendadak dengan azan tu bangun. Pasal apa? Kadang-kadang kita dah biasa keadaan kita kat Singapura ni, 1 kali azan je. Tapi kat sana 2 kali azan. Subhanallah. Baik. Jadi kenapa mereka mengatakan sahur? Kerana pada waktu sahur itulah yang diazankan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Baik. Ada yang mengatakan pada semua waktu malam. Tetapi pendapat ini tidak boleh dipegang. Imam Nawawi mengatakan, ada pula mengatakan seluruh malam. Anytime pada waktu malam itu boleh azan. Tapi pendapat ini tak boleh dipegang. Nampak?
Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, walaupun pendapat itu tak boleh dipegang, Imam Nawawi masih lagi berikan pendapatnya juga. Kenapa masalahnya? Kenapa? Dia nak beritahu pada kita ni sebenarnya nak ajarkan kepada kita, nak mendidik hati kita sebenarnya. Walaupun despite pendapat tu tak boleh dipegang, tapi dia still pendapat. Ia tetap pendapat ulama. Pendapat ulama. Jadi bila kata dia pendapat ulama, bermakna mungkin kita kat luar, YouTube ke, radio ke, TV ke, dekat masjid ke apa, dengar ustaz tu kata kita sebenarnya boleh azan sebelum subuh ni anytime pada waktu malam. Kita kena ingat, walaupun pendapat tu tak boleh dipegang, tapi tetap dia itu adalah satu pendapat. Jadi kita berlapang dada. Subhanallah, kita berlapang dada lah. Oh, ustaz ni pakai pendapat fulan bin fulan. Oh, ustaz ni pakai pendapat fulan bin fulan. Jadi kita tahu. Pasal kita dia dididik. Begitulah yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan ada yang mengatakan sesudah 2/3 malam. Dan qaul, dia bukan huruf K, huruf Q kat sini. Pasal dia qaul. Qaul, huruf Q, huruf Qaf. Dan qaul, pendapat yang dipilih ialah qaul yang pertama. Yang ini pendapat yang pertama. Yang tadi dikata yang al-asal tu adalah setelah separuh malam. Setelah separuh malam. Baik, selesai kita bab qamat dan juga azan. Baik. Sekarang ni Imam Nawawi rahimahullah ta'ala masukkan sedikit selingan berkenaan dengan orang perempuan dan orang khunsa. Pondan yang lahir dalam keadaan begitulah, dalam keadaan pondan, khunsa ni. Fasal, orang perempuan dan khunsa muskil. Khunsa ada khunsa, dan ada khunsa muskil. Khunsa bermakna kita tahu dia tu pondan. Bermakna kita tahu dia ada lelaki, ada perempuan. Tapi kalau khunsa muskil, kita tak tahu dia lelaki ke ada perempuan. Confuse lah. Confuse. Nak cakap lelaki macam perempuan. Nak cakap perempuan macam lelaki-lelaki. Tak tahu mana satu. Tapi memang dia dilahirkan seperti itu. Bukan begitu tukar dan sebagainya. Na'udzubillah, tak. Jadi Imam Nawawi mengatakan orang perempuan dan khunsa muskil boleh beriqamat. Boleh iqamat. Kenapa boleh iqamat? Dan tidak boleh berazan kerana mereka dilarang mengangkat suaranya. Orang yang qamat, kita dah lalu, suaranya itu lebih rendah daripada orang yang melaungkan azan. Suaranya itu lebih rendah daripada orang yang melafazkan, melaungkan azan. Jadi sebab itu Imam Nawawi mengatakan orang perempuan dan orang khunsa boleh. Kenapa orang khunsa masuk? Kerana takut dia pun masuk kategori perempuan. Dia memang perempuan. Maybe 70% perempuan, 30% lelaki-lelaki. Anda tak tahu. Subhanallah. Baik. Dan Imam Nawawi mengatakan orang perempuan dan orang khunsa muskil, dia boleh iqamat. Pasal iqamat tu suaranya rendah. Manakala azan, maka diharamkan. Maka jika mana maka azan, maka diharamkan. Dia dilarang. Maksud larang sini adalah hukumnya adalah haram. Kerana perempuan tidak boleh menaikkan suaranya lebihi kadar yang orang-orang dekat dengar. Jadi kalau perempuan nak azan dan di situ tidak ada langsung lelaki yang ajnabi, maka boleh. Tapi janganlah perempuan tu azan, memang tak boleh azan kat masjid, dia azan kat rumah, tapi satu blok dengar. Siapa tu? Hajar Lima azan. Maaf kalau ada Hajar Lima. Hajar Lima. Maaflah. Tersasul. Hajar Lima dekat sebelah Antartika agaknya. Baik. Hajar Lima azan, satu blok dengar. Besok lepas azan, Kang lepas mayang, beratur orang nak tengok siapa Hajar Lima demi suara. Sedap betul. Timbul fitnah. Bila orang azan tu kadang-kadang dia ada berlagu. Merdu suaranya. Kita dah dengar kan sunat orang yang azan tu merdu suaranya. Dan bila datang merdu suara, nak tengok siapa yang muka dia. Siapa muka dia? Orang bayangkan ni mesti perempuan ni cantik agaknya. Nak tengok muka dia, dah timbul fitnah. Jadi sebab tu hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Subhanallah. Kerana dia boleh menimbulkan fitnah. Tapi kalau perempuan tu nak azan kerana azan di sisi jemaah perempuan. Azan kerana berjamaah perempuan, tak ada laki-laki dengar. Atau
atau azan untuk bayi yang baru lahir, maka itu tidak mengapa. Maka itu tidak mengapa, tak jadi salah. Lain daripada itu, azan kerana nak menyerupai lelaki. Apa lelaki seorang pun boleh azan, aku tak boleh azan ke? Maka hukumnya adalah haram. Dan yang kedua, azan dengan mengangkat suara. Azan, hukum mengangkat suara hukumnya haram. Tapi kalau baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, waktu kita pergi umrah ke pergi haji, naik suara hukumnya makruh saja, tak haram. Apa beza dia, Ustaz? Beza dia, kalau kita azan, kita dituntut untuk mendengarkan bacaan azan tersebut. Dituntut untuk kita mendengarkan bacaan azan tu. Bacaan Al-Quran itu kita dituntut dengar. Kita dengar bacaan Al-Quran tu, dan kemudian kita menjawab azan tu sebut. Azan tersebut kita menjawab. Kita dituntut untuk mendengar. Tak boleh berbual-bual, tak boleh bercakap-cakap. Dengarkan azan yang sedang dikumandangkan. Baik. Tapi manakala talbiyah, kenapa dia cakap makruh? Kerana semua orang itu sedang sibuk dengan talbiyah masing-masing. Tak ada kata, saya dengar ajar 5 talbiyah, saya dengar. Dia kata labbaik Allah, saya pun labbaik Allah. Tak ada. Itu namanya mental. Tu haji mental nama dia. Kalau orang talbiyah, orang ramai-ramai talbiyah. Tak ada orang nak fokus dengan suara mak haji ni, suara anak perempuan si fulan, tak ada. Semua fokus dengan talbiyah masing-masing. Sebab tu talbiyah bila mengangkat suara bagi perempuan, hukumnya adalah makruh sahaja. Hukumnya adalah makruh. Baik. Kita sambung pada tajuk yang baru tentang bab apa yang dibaca bagi orang yang mendengar muazzin berazan dan beriqamah. Apa yang kita nak baca apabila kita dengar orang yang azan dan apabila kita mendengar orang melaungkan qamat. Baik. Disunatkan bagi orang yang mendengar tukang bang. Dia sebenarnya tukang azan lah atau muazzin. Itu lagi sesuai lah. Nampaknya walaupun ini adalah hasil usaha almarhum Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumaid untuk memudahkan bagi kita memahami apa yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam menerangkan hadis-hadis baginda Nabi SAW. Jadi walaupun itu ni adalah usaha beliau yang ni lah namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat diterjemahkan, kita senang. Kita belajar ni, kita baca kitab ni, beliau dalam kuburnya itu terus mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, inilah namanya saham akhirat. Tak putus ni. Selagi mana orang masih baca kitab Azkar yang diterjemahkan oleh beliau, selagi itu walaupun benda ni sudah diolah kembali kerana nak diperbetulkan bahasanya, tetap asasnya itu daripada almarhum. Subhanallah. Ini baru almarhum, belum lagi Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Subhanallah. Jadi, ini namanya ilmu yang bermanfaat. Kita ada dengar ilmu yang bermanfaat, kita post dekat Facebook. Forward dekat WhatsApp. Nabi SAW bersabda, sekian, forward. Orang nampak, orang amalkan. Orang yang amalkan tu pas pada orang lain untuk amalkan. Pas. Sampai hari kiamat. Maka selagi mana orang amalkan hadis yang kita forward tu, yang kita tahu yakin dia ada rujukan dan sebagainya, hadis tu benar bukan palsu, kita dapat pahalanya. Subhanallah. Jadi tak rugi kalau kita rajin berkongsi dengan orang lain. Lagi sekarang zaman kita mudah, WhatsApp ada, Facebook ada, Instagram ada, macam-macam platform ada untuk kita sebarkan dakwah, sebarkan ilmu. Baik. Jadi walaupun dia kata sini tukang bang, mungkin kita faham lah. Tapi kalau orang salah faham, tukang bang ni bermakna abang ke, abang typo ke apa. Bermakna mendengar muazzin. Tu lagi kenalah, lagi tepat. Dan tukang ikamat. Menyebut seperti apa yang dikatakan mereka. Baik, disunatkan bagi orang yang mendengar azan. Bermakna orang yang mendengar, bukan mendengar tukang azan. Mendengar azan. Bila mendengar azan. Memang dalam kitab tulis bab ma yaqulu man sami'al muazzin wal muqim. Bab pada menyatakan tentang apa yang dibaca bagi orang yang mendengar muazzin dan juga orang yang mendengar orang yang melafazkan qamat.
Tapi secara indirect ni maknanya azannya itu. Maknanya azannya itu. Baik. Bila kata tentang mendengar orang yang azan itu sendiri, kalau dia mendengar suaranya bila dia azan, dia tak sunat menjawab azan tu sendiri. Dia tak sunat menjawab azan tu sendiri. Tak sunat. Baik. Dia jangan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya as-salah. Dia la haula wala quwwata illa billah. Ini kenapa ni Pak Bilal? Habis ustaz kata nak kena jawab. Saya dengar suara saya kena jawab lah. Tak. Tukang azan tak sunat jawab. Yang tukang muazzin, tukang yang qamat, dia tak sunat jawab. Baik. Jadi berkenaan dengan mendengar orang yang azan dan juga orang yang qamat ini dikhususkan bagi azan dan qamat untuk melakukan solat. Dikhususkan bagi nak melakukan sembahyang. Tetapi kalau dia nak bang atau qamat selain daripada sembahyang, maka dekat situ ada perselisihan di antara ulama. Saya azan dan qamat bagi bayi yang baru lahir. Saya azan dan qamat bagi orang yang nak belayar. Saya azan dan qamat, saya azan ketika ada kebakaran. Azan dan qamat bila nak masukkan mayat di dalam lubang lahat. Jadi sekarang ni azan juga ni. Maka ulama ada selisih sama ada nak dijawab ataupun tidak. Ada yang mengatakan kena jawab juga, sunat jawab. Ada kata tidak perlu dijawab. Kerana dijawab itu adalah kerana untuk menyahut panggilan sembahyang. Jika dia bukan panggilan sembahyang, maka tak sunat untuk dijawab. Selisih antara ulama. Saya bawakan dua-dua supaya kita lapang dada. Jangan hentam antara satu sama lain perkara-perkara yang memang sudah diperselisihkan ulama. Kita kalaupun nak ikut hentam juga, bermakna kita ni menyemak. Bukan ulama, kita ni menyemak aje. Orang dah settle siang-siang, kita sekarang lagi nak sambung lagi, ni namanya menyemak. Menyemak. Baik. Baik, yang dikatakan, yang dimaksudkan dengan mendengar azan itu apabila sampai azannya itu ke telinganya, ke pendengarannya. Apabila sampai azannya itu ke pendengarannya itu, sama ada dia memang sedang nak mendengar azan ataupun just dengar saja. Maknanya apa? Macam contoh, dia ada dua, dia ada mustami' dengan sami'. Dia ada sami' dengan mustami'. Mustami' tu bermakna orang azan dia dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia memang tengah dengar azan tu. Ini namanya mustami'. Sami' sedang buat kerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedang buat kerja. Tak fokus lah. Dengar Allahu Akbar, dia pun jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah. Sambil buat kerja, sambil masak, sambil tengah buat kerja rumah dan sebagainya, sambil dengar azan, sambil tu dia jawab. Dua-dua keadaan, dua-dua golongan disunatkan menjawab azan. Tetapi sangat dia lagi lebih dituntut bagi orang yang mustami'. Yang memang sedang mendengar tu, dia disunatkan lebih. Diberatkan lagi daripada orang yang hanya mendengar. Baik. Kemudian, yang dikatakan dengan azan situ, azan secara siaran langsung. Bukan recording. Yang dimaksudkan dengan azan adalah azan secara langsung. Kita dengar azan Pak Bilal azan kat masjid, maka kita sunat jawab. Kita dengar azan live dekat TV, live tau. Live ni bukan recording, bukan rakaman, maka kita dengar, kita jawab. Tapi kalau azan dekat radio itu bukan siaran langsung, bukan secara langsung, itu adalah rakaman. Maka kita tak sunat untuk jawab. Saya ulang balik. Saya kata dia tak sunat jawab. Tapi kalau kita jawab salah tak salah. Ni masalahnya kadang-kadang kita ni bila kita cakap tak sunat jawab, orang selalu kepikir tak payah jawab, tak perlu jawab, tak boleh jawab. Lain, bila kata tak sunat jawab, bermakna kalau kita nak jawab, dia tak jadi masalah. Tak jadi dosa pun masalahnya. Kadang ada Pak Haji, dia jawab azan kat radio, orang lain pula kata, Pak Haji asal jawab, ini bukan live. Ni tak sunat jawab, buat apa Pak Haji nak jawab? Nampak? Biarkan, tak apa, tak jadi dosa pun masalahnya. Tak ada Pak Haji tu jawab azan kat radio jadi haram pula. Nak kena taubat nasuhah semua, tak ada.
Kadang-kadang betul kita cakap benda ni buat kita jadi menyemak. Subhanallah. Jadi kalau yang dimaksudkan dengan azan situ adalah azan yang didengar secara langsung, live, bukan rakaman. Dan yang kedua, azan itu sama ada bagi orang yang mustami', yang memang hendak mendengar, ataupun yang sami', yang hanya mendengar. Yang hanya mendengar. Baik. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung ni. Masih lagi dalam bab mengatakan tentang apa yang nak dibaca bagi orang yang mendengar muazzin berazan dan juga beriqamat. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.